kita akan masuk ke nisfu Sya'ban, ya. Pertengahan bulan Sya'ban. Bermakna kita ni kurang lebih dalam 15 hari lagi kita akan berjumpa dengan penghulu segala bulan, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Jadi sama-samalah kita membuat persediaan untuk memasuki bulan Ramadan dengan kita upgrade ataupun kita belajar balik, ya, refresh balik, ulang kaji semula tajwid kita, ya, bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan yang kita bersedia untuk kita bertadarus, untuk kita membaca Quran dengan ilmu yang baiklah, ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya ingin membawa kita semua untuk berbincang satu tajuk masih lagi di bawah tajuk nun mati ataupun nun sakinah, ya, iaitu idgham. Ya, idgham. Kita pada pelajaran yang pada minggu lepas kita dah masuk kepada izhar, ya, izhar halqi, ya, izhar halqi. Dan hari ini kita akan cuba bincangkan dua hukum, iaitu idgham. Pertama idgham ma'al gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Jadi sebelum kita nak pergi kepada idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah, kita kena kenal dulu apa itu idgham. Baik, idgham ni dari segi bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sebagaimana kita masukkan duit ke dalam tabung masjid, itu namanya idgham lah. Apa lagi? Masukkan telefon ke dalam beg, kan, nak pergi kelas. Masukkan buku ke dalam beg, masukkan duit ke dalam poket. Jadi segala perbuatan yang memasukkan ke dalam sesuatu dikira sebagai idgham, ya, idgham. Para ulama qurra mendefinisikan idgham sebagai memasukkan huruf sakin, iaitu memasukkan huruf mati lah, huruf yang bertanda mati ke dalam huruf yang berbaris. Okey, dengan kedua-duanya menjadi seperti satu huruf yang bertasydid dan lidah terangkat ketika menyebutnya dengan sekali angkat sahaja. Kat sini nak bagi tahunya bahawa maksud ataupun istilah bagi idgham ni ialah memasukkan huruf sakin, huruf mati ke dalam huruf yang hidup. Mati masuk ke dalam hidup, ataupun huruf yang mati ke huruf yang berbaris. Maksudnya ada dua huruf lah. Satu huruf yang pertama tu huruf mati, yang kedua adalah huruf yang berbaris. Okey. Terdapat juga ulama yang mentarifkan sebagai menyebut dua huruf seperti satu huruf dan yang keduanya bertasydid. Ada ulama yang mendefinisikan ataupun memberi istilah bahawa idgham ini ialah menyebut dua huruf seperti satu huruf dan bertasydid pada huruf yang kedua tu. Okey. Huruf-huruf idgham ada 6. Kalau orang tanya kita, Kak, berapa huruf idgham ni, Kak? Kan? Jangan jawab 4, jawab 6. Sebab idgham. Dia tak tanya idgham ma'al gunnah ataupun idgham bila gunnah. Maksudnya kat sini bila kita ditanya berapakah huruf idgham, jawapannya 6. Sebab apa 6? Kita ambil daripada idgham ma'al gunnah. Ya, waw, mim, nun campur dengan lam, ra. Itu huruf idgham, ya. Huruf idgham. Okey, dan dibagikan kepada dua, iaitu idgham ma'al gunnah ataupun dan juga idgham bila gunnah. Idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Okey, itu selesai, ya, mukadimah untuk idgham. Jadi kita boleh faham kat sini ialah idgham mesti ada dua huruf. Satu huruf yang pertama huruf yang mati, huruf yang kedua huruf yang berbaris dan bertasydid, ya. Maksudnya huruf yang kedua ni mestilah bertasydid. Dan juga ada 6 huruf, iaitu ya, waw, mim, nun idgham ma'al gunnah campur dengan lam, ra idgham bila gunnah. Okey, jadi itu dia punya mukadimah. Baik, kita masuk kepada idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ni nama lain dia adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Ma'al gunnah, bi gunnah bunyi dia sama saja, Saya tuliskan dalam Arabnya lah. Alif dal ghin alif mim, idgham mim ain ma'al al gunnah, alif lam ghin nun ta.
Itu dia, idgham ma'al gunnah. Kalau idgham bi gunnah, sama juga idgham ejaannya, cuma dia ba. Ba tu dalam bahasa Arab berbaris dengan bawah. Bi gunnah, ghain, nun, ta marbutah. Idgham bi gunnah. Ma'al gunnah dengan bi gunnah. Apa beza dia? Sama saja. Dia hanya beza pada penamaan sajalah. Nama beza tapi maksudnya sama. Bi dalam bahasa Arab maksudnya dengan. Ma'a ni maksudnya bersama. Apa beza bersama dengan ni? Contoh macam ni. Saya pergi ke masjid bersama ayah saya dengan kereta. Jadi ada ada apa perbezaan kat situ lah. Bersama ni biasa kita gunakan untuk orang lah, teman. Teman. Kalau be dengan ataupun alat. Alat. Jadi ma'a dengan be ni lebih kurang je maksud dia. Baik. Dekat situ. Idgham bi gunnah dan idgham ma'al gunnah. Penamaan saja. Okey. Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah ni dia ada 4 huruf, ya, waw, mim, nun. Ataupun dalam bahasa singkatannya yauman, ada yang sebut dengan menu, mim, ya, nun, waw, minu. Ada yang sebut dengan nimo, nun, ya, mim, waw, nimu. Tak ada masalah. Yang penting tetap 4 huruf, ya. Apabila huruf nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah dan di awal kalimah berikutnya adalah salah satu dari 4 huruf idgham bi gunnah, maka wajib membaca idgham memasukkan huruf nun mati dan tanwin ke dalam 4 huruf tersebut secara dengung. Okey. Idgham al gunnah ni adalah nun mati dan tanwin berjumpa dengan 4 huruf ni. Nun mati dan tanwin berjumpa dengan ya. Nun mati dan tanwin berjumpa dengan waw. Nun mati dan tanwin berjumpa dengan mim. Nun mati dan tanwin berjumpa dengan nun. Ya. 4 huruf tu. Dan dengan cara, macam mana cara baca dia? Kita memasukkan huruf nun mati dan tanwin tadi ke dalam huruf 4 tadi. Okey. Dan dibaca secara dengung. Kita baca dia secara dengung. Okey, secara dengung. Okey, baik. Contoh dia kita boleh tengok dalam surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk. Cuba tuan-tuan puan-puan buka pada muka surat 564. Lebih kurang 4 ayat yang terakhir tu kita akan nampaklah ada idgham ma'al gunnah dekat situ. Okey, cuba kita tengok pada ayat ke-27. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya Okay. Di situ ada hukum idgham ma'al gunnah, iaitu nun mati kita jumpa dengan mim. Nun mati jumpa dengan mim. Okey. Dan nun mati tu kalau kita tengok dia kosong. Dia tak ada tanda. Bila nun mati ni kosong, tidak ada tanda, maka kita baca dia dengan dengung. Ya. Kita baca dia dengan dengung ataupun kita baca dia kalau kebiasaannya kita baca dengung lah. Cuma kalau idgham bila gunnah pun dia kosong juga, tapi kita tak baca dengung. Dia baca dengan idgham lah. Okey, baik. Jadi nun mati ni dia biasa hukumnya idgham. Muka surat 564 puan. Surah Al-Mulk tu ayat ke-27. Wa man ma'iya. Kita tengok huruf yang pertama nun tu mati. Huruf yang kedua mim dia ada baris. Dia memang macam tu bentuk dia. Begitu juga kita boleh tengok pada baris bawah dia. Au rahimana faman yuji. Dekat sini nun mati jumpa dengan ya. Nun mati pun kosong. Nun tu dia tidak ada tanda apa-apa atas dia. Kemudian berjumpa dengan huruf ya. Okey, berjumpa dengan huruf ya. Okey. Jadi macam mana kita nak bunyikan untuk idgham ma'al gunnah ni? Okay. Kalau kita baca pada faman yujiru, kita akan baca dengan faman yuji, faman yuji, faman yuji. Nun mati tu kita masukkan ke ya. Famai, mai.
Kiranya macam kita sebut huruf ya dan kita dengungkan. Famai, mai, mai, mesti rasa getaran di hidung. Kalau famai, 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 dia tak ada dengung, dia tak tepat lagi. Dia mesti ada dengung. Sebab nun mati tu masuk ke huruf ya. Lidah sebut ya, hidung keluarkan bunyi nun. Famai, keluarkan dengung. Famai, baru betul. Ya. Famai uji, itu cara dia. Manakala pada baris atas dia, wamamma. Okay, yang ini apa beza dia untuk nun mati jumpa ya dengan nun mati jumpa mim? Nun mati jumpa ya, nun mati jumpa mim, beza dia adalah huruf mim ada sabdu. Huruf ya tak ada sabdu. Jadinya, kalau kita baca pada wamam ma'iyya, maka kita akan terus sebut ke huruf mim. Nun tu hilang. Kalau kita baca famai yuji, kita kena sebutkan huruf nun tu. Bunyi nun tu kita akan ada. Huruf yang nun mati jumpa mim, tak ada bunyi nun. Okey. Kenapa? Kan kita pun tertanya, kenapa pula? Kenapa beza dia? Kenapa dibaca macam ni? Tak sama. Jawapannya adalah bunyi nun mati jumpa mim, bunyi nun itu dah dikongsi pada makhraj hidung. Kalau kita baca wa mamma, ada rasa getaran di hidung. Bermaksudnya hidung ni adalah makhraj khayshum. Daripada hidung ni akan keluar huruf nun dan juga mim. Maka wa mamma, kita dah baca bunyi nun juga daripada hidung sini. Nun dan juga mim. Wa mamma. Ya. Begitu juga kalau kita baca nun mati jumpa nun, dia akan ada sabdu juga pada nun yang kedua. Okey, nun yang kedua akan ada sabdu. Jadi bila ada sabdu, kita akan terus baca huruf yang ada sabdu terus kat situ ya. Jadi jangan baca waman ma'iyah. Kalau baca waman ma'iyah salah. Sebab nun mati tu dia mestilah dengung. Waman ma'iyah, waman ma'iyah, ma'iyah ya. Dan dengungnya mestilah 2 harakat. Sebab saya dapati ramailah ya, ramai kalangan kita ni boleh baca Quran dengan baik. Cuma bab dengung ni je. Dengung ni je yang selalu saya tegur. Panjangkan sikit dengung, panjangkan sikit dengung. Kadang-kadang bila teguran saya dah 2-3 kali apa tak diendahkan, saya pun malas nak tegur dah. Sebab salah yang sama je. Dengung tak panjang, dengung tak panjang. Jadi kalau boleh, dengung mesti cukup. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana wa man ma'iya aw. Biar 2 harakat. Kalau kita baca tak cukup, dia akan jadi Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Dia jadi macam tu. Itu tak cukup tu. Walaupun kita dengar macam betul dia ustaz, tapi dia tak cukup dengung tu. Okey. Jadi belum cantik lagi lah ya bacaannya. Begitu juga dengan mana-mana bagian dengung Famay yujirul. Kita dah mentang-mentang dah fa'al mu, kita membaca famay yujirul kafiri. Famay yujirul. Tak cukup tu. Kena famay yujirul. Famay yujirul. Mesti dengung tu lamakan sikit. Okey. Jadi peringatan untuk kita semua, bila tadarus nanti, pastikan untuk dengung-dengung ni, terutamanya pada hukum idgham ma'al gunnah dan juga ikhfa hakiki, iqlab. 3 ni yang ada dengung. Mesti cukupkan. Cukupkan. Jangan baca laju-laju. Pastikan cukup dengung dia. Dekat dengung tu lamakan sikit. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwar rahmanu amanna. Kita pun nun mati, nun sabdu tu baca pendek juga. Qul huwar rahmanu amanna bihi. Dia tak cukup tu. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Baru cukup dengung 2 harakat. Mana-mana tempat yang dengung, semua kena dibaca dengan 2 harakat. Jadi cara bacaan untuk idgham ma'al gunnah mestilah dengung 2 harakat. Okey.
Dan kalau kita tengok bentuk dia macam dalam hari ni saya tunjukkan dua contoh lah. Nun mati jumpa mim dan juga nun mati jumpa ya. Adapun pada contoh yang lain nun mati jumpa waw pun ada. Okey, min wara, min wara, min wara. Okey. Adapun nun mim mati jumpa mim, wa mimma, wa mimma ada juga ya. Nun mati jumpa dengan mim. Jadi bila kita baca untuk idgham ma'al gunnah ini wajib kita dengung. Tak boleh kita tak dengung. Mesti dibaca dengan dengung. Okey. Sebelum kita nak pergi ke idgham bila gunnah, saya selitkan ada satu lagi hukum, tapi dia bukan bawah nun mati dan tanwin lah. Cuma dia ni ada kaitan juga dengan nun mati dengan idgham ma'al gunnah, iaitu izhar mutlak. Izhar mutlaq. Okay, izhar mutlak ni dia adalah nun mati berjumpa dengan ya, berjumpa dengan waw, tetapi tidak dibaca dengung. Dibaca dengan jelas. Izhar mutlak. Nun mati jumpa dengan ya dan juga waw. Nun mati jumpa ya dan juga waw, tetapi tidak dibaca dengan dengung, dibaca dengan jelas. Ada 4 perkataan, iaitu bunyanun. Ada pun bunyana. Bunyana. Kemudian sinwanun. Sinwanun. Lagi saya tuliskan. Kemudian qinwanun. Kemudian ad-dunya. Saya tuliskan dia punya ejaan dia. Ad-dunya. Ad-dunya. Dal, alif, lam, dal, nun, ya, alif. Dunya. Kemudian sinwan. Sad, nun, waw, alif, nun. Kemudian qinwan. Qaf, nun, waw, alif, nun. Kemudian bunyan. Ba, nun, ya, alif, nun. Bunyan. Ini 4 perkataan ni. Nun mati jumpa ya dan juga waw, tetapi tidak dibaca dengung. Kita baca dengan jelas. Ad-dunya, sinwan, qinwan, bunyan. 4 perkataan ini sahaja dalam Al-Quran. Contohnya kita boleh tengok hari-hari kita baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita tak baca dengan fid dunya. Kalau ikut hukum tajwidnya, nun mati jumpa ya tu, idgham ma'al gunnah, kita kena baca dengung. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kita tak baca macam tu. Sedar ataupun tidak, kita tak baca pun macam tu. Kan? Mungkin hari ni ada yang baru tahu, lah, tak baca dengung lah. Padahal tu nun mati jumpa ya. Sepatutnya kita baca dengan idgham ma'al gunnah, tetapi kita tak baca dengung. Sebab apa? Sebab dia adalah izhar mutlak. Ad-dunya. Begitu juga dengan bunyan, sinwan, qinwan, ya, ada dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan boleh cari dalam Al-Quran, ya. Dia ada 4 perkataan ini sahaja dalam Al-Quran. Dunia ni banyak kan. Fid dunya wal akhirah, fid dunya hasanah, banyak. Jadi bila kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kan? Kita baca macam tu. Jadi ad-dunya kita baca dengan jelas. Dunya. Dunya. Jangan baca dengan dunya. Kalau baca dunya salah, walaupun kita rasa ni betul ni nun mati jumpa ya, kena dengung. Dia salah. Macam mana kita nak kenal pasti satu-satu nun mati tu kita baca dengung ataupun baca jelas? Tengok pada baris nun. Kalau tuan-tuan dan puan perhatikan, nun yang dibaca dengan jelas, dia akan ada tanda mati. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mulk tadi, surah Al-Mulk tu, surah Al-Mulk, muka surat 564 tu, ayat ke-27 tu, kita boleh nampak nun mati yang dibaca jelas.
Ayat ke-27 tu. Qul ara'aitum in nun tu kita ada nampak kat situ ada tanda mati. In ahlaka. Ya. Nun mati ada tanda mati atas dia. Bila nun mati ada tanda mati atas dia, kita akan baca dia dengan jelas. Qul ara'aitum in kita tak baca dengan tak. Dia baca in sebab apa? Satu, dia adalah izhar halqi. Kalau kita susah nak ingat hukum dia apa, tengok tanda dia. Kalau nun tu ada tanda mati atas dia, baca jelas. Tengok wa man ma'iyya. Nun mati tu kosong. Baca dengung. Au rahimana faman yuji. Nun mati kosong juga. Baca dengan dengung. Faman yujirul kafirina min adha. Min adha. Nun mati jumpa ain. Izhar halqi. Dan atas nun tu ada tanda mati. Kita baca dia dengan jelas. Ini memang semua tempat sama jangan kata ustaz ni betul ke? Nun mati ada tanda mati ni kita baca jelas. Betul ke? Betul. Tuan-puan boleh tengok Quran daripada muka surat 1 sampai 600 lebih tu. Memang macam itu. Nun mati yang ada tanda mati atas dia kita baca dia dengan jelas. Nun mati yang kosong kita baca dia dengan dengung ataupun kita baca dengan idgham Okey. Jadi kita tamatkan dulu perbincangan kita pada idgham ma'al gunnah. Saya simpulkan dulu untuk idgham ma'al gunnah ni dia ada 4 huruf ya waw mim nun dibaca dengan dengung dengan kadar 2 harakat. Dengung dia kadar 2 harakat. Caranya adalah kita memasukkan huruf nun mati dan tanwin ke dalam huruf ya waw mim nun tadi. Ya waw mim nun kita akan baca dia dengan jelas, baca dengan dengung. Okey, bila kita jumpa pada tempat-tempat dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan puan-puan baca Al-Quran yang ada warna-warni ni, saya rasa tak ada masalah lah sebab warna-warni ni dia dah membantu kita banyak. Kan ada warna merah. Merah ni kena baca dengung. Tak kisahlah apa hukum tajwid dia, yang penting merah dia dengung. Hijau ni dengung. Kita jumpa je kita baca dengung. Pun ada ada yang dia membantulah pada kita yang mungkin susah nak ingat hukum tajwid tu. Jadi bila ada warna ni kita boleh ingat warna ada kebaikan jugalah dia letakkan warna pada Al-Quran ini. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan dah biasa terlalu bergantung dengan Al-Quran warna ni pun agak masalah juga. Masalah masa bila? Masa pergi umrah. Masa pergi haji. Nak mengaji dekat Masjidil Haram tu Quran dia semua tak ada warna-warni. Semua warna hitam putih je. Jadi bila nak baca tu yang terlepas dengungnya, kan, terlepas izhar, idgham, ikhfa-nya semua terlepas. Jadi kalau boleh jangan terlalu bergantung dengan warna. Kan? Warna ni sebagai memandu sahaja. Tapi kalau boleh kita mesti ada ilmu. Sebab itulah kita datang kelas malam ni untuk kita tambah ilmu, untuk kita tambah faham supaya bacaan kita lebih baiklah bacaan kita lebih baik insya-Allah. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk malam ini. Kita sambung dengan tahsin Al-Quran kita pada malam ini muka surat 311 ke? 309. 309. Okey, baik. 309. Baik, siapa yang nak baca silakan boleh angkat tangan dan boleh baca. Buka Saya mic dulu dan nama ya, minggu. silakan. Silakan Puan Jamaliah. Ya, ada nama puan. Ya ada. Bismillahirrahmanirrahim. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. Selagi Aiman tu mim tu pendek. Aimani wa qar. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية. Ni kalau macam ni ambil kat mana? Ambil dari min dzurriyyati. من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم Okay, Alhamdulillah. Okay, Puan. Terima kasih. Okay, seterusnya, Puan Nur Hasimah, silakan. Kan Puan Nur Hasimah, boleh baca. Okay, ada Puan Nur Hasimah. Ada Puan? Okay. Ada lagi ke yang nak baca? Puan Nur Hasimah mungkin tak ada masalah kot. Okay. Ada lagi yang nak baca? Silakan. Okay, Puan Salbiah. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sendiri tegur Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان نقيا Taqiyya. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما تتنزل إلا
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Alhamdulillah. Okay, Ada Puan. teguran Ustaz? Tak ada. Alhamdulillah. Baik, bacaan baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okay, Assalamualaikum. semangat. Okay, seterusnya ada yang nak baca? Silakan. Okay, silakan Puan Azmila. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده وأصطبر لعبادته. Okay, cuba ambil semula daripada fa'budahu wastabir. Kat situ alif tu kita tak baca wa'astabir. Sebab itu dia hamzah wasal. Jadi kalau kita nak baca, dia kena baca daripada wastabir terus masuk ke sad. Wastabir. Cuba sekali lagi daripada fa'budahu. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم. Sekali lagi, fawarabbika, ambil semula daripada situ. Fawarabbika linahsyuran. Fawarabbika lanah, lam beri atas. Fawarabbika, Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatin. Okay, ambil semula daripada wasyaya, shin tu dia ada sabdu. Wasyayatin summa lanuhdirannahum hawla jahannama jisiyya. Jahannama jisiyya. Summa lanzi'an. Okay, sekali lagi. Summa lanzi'anna min kulli si'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman. Syi'atin, ambil di situ. Syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya. Ni'itiyya, ain baris bawah. Ar-rahmani 'atiyya. Summa lanahnu a'lamu billazina hum awla biha siliyya. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Alhamdulillah. Okay, Puan. Okay, baik, seterusnya Puan Nur Faridah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimin
ونذر الظالمين wa nadharu dha. Dha tu baru ada sabdu. ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين. Okay, ambil semula dari ayyul. Ya tu tekankan sikit. Dia ada sabdu. Ayyul. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. Okay, dengung tu cuba puan tambahkan sikit. Ambil semula daripada wakam ahlakna tu. Berhenti dekat hum. Wakam ahlakna qablahum min qarnin hum. Ambil situ. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم Okay, ambil semula. Ambil dari min qarnin hum. Ambil dari situ. من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا Asasan wariya. أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. Okay, cuba sempurnakan sebutan dia. Falyamdud lahur rahmanu madda. فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون Immal. Baik semua dari immal azab. Boleh teruskan. إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا. Okay. Baik semula. Fasaya'lamuna man. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك Khairun inda. خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Okey, terima kasih kepada semua pembaca kita pada malam ini. Puan Kalthum, saya bawa ke minggu depan ya. InsyaAllah kita akan Puan Kalthum akan baca juga dengan Puan Nur Hasimah. Puan Nur Hasimah tadi dah nak masuk, dia tekan-tekan tapi tak dapat nak baca kan. Kita bawa ke minggu depan insya-Allah ya. Jadi saya buka kepada satu soalan. Satu soalan kalau ada. Kita pun dah ke 8.50. Jadi saya buka kepada satu soalan saja, kalau ada silakan untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya yang bacaan yang bertasydid tu. Saya tak berapa nak faham. Bertasydid tu? Ya. Yang idgham ni ke? Ya. Okey, idgham ini yang bertasydid ni dia ada dua. Satu, kita baca pada nun mati berjumpa dengan nun ataupun nun mati berjumpa dengan mim. Okey, kita baca dia dengan bertasydid. Sebab dia ada tasydid pada huruf yang kedua tu. Kalau nun mati jumpa ya, nun mati jumpa waw, dia tak ada apa-apa tasydid. Okey, contohnya kalau kita nak tengok nun mati jumpa nun ataupun tanwin jumpa nun yang ada tasydid. Cuba kita tengok pada ayat yang ke-54. Rasulan nabiyya. Itu tanwin berjumpa dengan nun. Nampak situ itu adalah idgham ma'al gunnah. Rasulan nabiyya. Ya, itu tanwin berjumpa dengan nun. Huruf nun tu dia ada sabdu atas dia. Okey.
Begitu juga kalau kita tengok pada ayat ke-71. Awal ayat ke-71. Wa im minkum tu. Nun mati jumpa mim. Mim tu dia ada sabdu. Wa im minkum. Wa im min. Jadinya kat sini, kita akan baca huruf mim. Kalau nun mati jumpa mim, kita baca mim. Nun tu kita tak payah baca. Terus baca ke huruf yang ada sabdu. Sebab huruf sabdu ni dia huruf yang kuat. Dia lebih kuat daripada huruf yang tidak bersabdu. Jadi sebab tu dari segi bacaan kita kena dahulukan dia. Jadi kalau macam nun mati jumpa mim, kat situ ada wa'in dengan minkum. Kita nak baca macam mana? Baca wa'im. Sebutannya wa'im terus ke mim. Jangan baca wa'in min. Ataupun wa'im. Tak ada. Wa'im terus ke mim. Sebab mim ada sabdu. Okey? Macam tu. Okey puan? Ya, faham dah. Terima kasih. Okey. Ya, sama-sama. Kalau kita tengok pada ayat ke-73, hujung ayat ke-73 tu ada maqaman wa ahsana. Situ ada tanwin berjumpa dengan waw. Waw tidak ada sabdu. Waw tidak ada sabdu. Tetapi kita kena baca dia dengan idgham juga. Cara dia macam mana? Maqaman mau, sebut dengan mau tapi ada dengung dekat hidung. Mau. Dia mesti ada dengung. Dengung tu sebab tanwin tu ada dengung. Kemudian masuk ke waw. Mulut kita bentukkan huruf waw. Maka mau, mesti ada rasa getaran di hidung. Mau. Baru betul untuk idgham ma'al ghunnah. Okey? Okey. Okey, baik. Jadi kita akan sebelum kita tamatkan kelas, saya buat sedikit kesimpulan untuk apa yang kita bincangkan pada malam ni ialah berkenaan dengan idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah yang mana idgham ma'al ghunnah ni merupakan salah satu hukum tajwid di bawah nun mati dan tanwin. Yang mana idgham ma'al ghunnah ini adalah nun mati dan tanwin berjumpa dengan ya waw mim nun, ya waw mim nun. Kalau nun mati dan tanwin berjumpa dengan ya dengan waw, huruf ya dengan waw tu dia tidak ada sabdu, tetapi kita kena baca dengan idgham dah. Mai rahmatan wa. Okey. Tapi kalau nun mati jumpa dengan nun mati jumpa dengan mim, dia ada sabdu. Sabdu pada huruf yang kedua tu. Okey. Jadi kalau nak baca, kita terus lompat ke huruf yang kedua. Huruf nun dengan huruf mim tu. Huruf nun mati dan juga tanwin, kita tak payah baca. Terus lompat ke huruf nun dan juga mim tadi yang ada sabdu. Memang begitu dia punya bentuk penulisan dia dalam Al-Quran, memang macam tu. Jadi bila kita baca ni, kita bila dah tahu, dah kenal bentuk dia, dah kenal dia punya penulisan macam mana, insya-Allah lah kita tak ada lagi keliru lah. Baik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan atas kehadiran pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua peroleh manfaat daripada perbincangan kita pada malam ini dan dapat menambah baikkan lagi bacaan Al-Quran kita sebagai persediaan untuk kita menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Wallahu a'lam bissawab.